jangan dilakukannya. Kali kedua Indra terkena parang untuk malam ini. Kalau tadi tidak ada jaringan, kali ini juga tidak ada jaringan, tetapi pada kedudukan yang lebih merisaukan Kelantan. Ya, sebenarnya dalam keadaan sekarang ini memang nampaknya pasukan Kelantan akan menghadapi tekanan setelah Indra gagal menggunakan sepakan penalti. Muncul sekarang ini pemain Selangor, Nasrik Bahrom, pemain pertahanan, gantingan kepada Khairul Anwar Bahrom. Sebelum dia marah ke tengah, Khairul memeluknya dan menyatakan sesuatu. Ikut macam aku, kata. Syahrizan menanti dengan kedudukan Kelantan sekarang yang ketinggalan 0-1. Nasrik, Syahrizan, tendangannya di tempat yang berjaya diduga di situ oleh Syahrizan, tetapi agak terlambat dan berjaya dijangkau. Sepertinya dengan jaringan tersebut menaruh lagi lebih tekanan pada pasukan Kelantan. Gagal Syahrizan. Indra yang gagal untuk gol pertama tadi, ataupun tendangan penalti yang pertama di tempatnya. Pemain muda Azri Syafisi. Dia perlu melakukan jaringan, kalau tidak tekanan lebih dirasakan. Masuk dan mudah untuk Azri. Jadi kedudukan sekarang ini setelah dua peluang penalti untuk kedua pasukan, Selangor sudah mengatasi 2-1. Dari Azri, mudah. Ya, satu jaringan yang mudah kena nampak. Ini ada keyakinan. Jadi 2-1 kedudukan setelah jaga gol Selangor. Hamsani terbang ke tempat lain. J. Surendran memang tidak asing pada situasi ini, tapi dalam keadaan begini, sememangnya tekanan amat dirasakan oleh sesiapa jua. Kerana bukan nama-nama kecil seperti di negara kita, nama-nama besar, Michel Platini, David Beckham, semuanya termasuk Pele gagal dengan tendangan penalti. Surendran menjadikan kedudukan Selangor 3 tendangan penalti, 3 masuk. 3 dah masuk. Tekanan sekarang ini kepada Kelantan. Seterusnya tendangan akan diambil oleh ketua pasukan, rasa saya. Gagal diselamatkan oleh Syahrizan. Maafkan saya. Sepakan seterusnya akan diambil oleh Zairul Fitri. Ini pemain yang pernah beraksi untuk Kedah. Zairul Fitri, pemain pertahanan di sebelah kiri, berdepan dengan Hamsani di pintu gol. Di kepalanya maukan gol, begitu juga penyokong-penyokong Kelantan. Kalau tidak tekanan membara. Zairul Fitri menjadikan kedudukan 3-1 sekarang ini. Jadi nampaknya seandainya Selangor berjaya menghasilkan tendangan penalti selepas ini, bermakna Piala FA menjadi milik mereka. Kita perhatikan Zaro lebih tinggi daripada apa yang dilakukan oleh Indra Putra. Jadi Sapi Sari akan melengkapkan malam panjang untuk pasukan Selangor setelah kekecewaan Indra dan sebentar tadi Zaro Fitri. Jadi Sapi Sari akan menentukan Selangorkah lebih cepat untuk memenangi. Mana tahu kalau gagal masih berpeluang untuk pasukan Kelantan. Jadi detik penentuan yang paling hampir untuk Selangor. Safi Salih berdepan Syahrizan dan Safi Salih menjaringkan gol penalti
Yang keempat, menjadikan kedudukan ditamatkan dengan tendangan yang dihasilkan 4 penalti. Selangor disudahkan, tetapi Kelantan dari 3 penalti hanya Azri Syafizi yang berjaya menjaringkan setelah Indra Putra dan Zaro Fitri gagal melaksanakannya. Mengecewakan pasti untuk Indra. Sampai bersaksikan gol pemisah setelah 120 menit dengan tendangan penalti. Sapi Sali bijak dia mencari ruang, mencari peluang. Ya, nampaknya ternyata sekali Selangor telah menyempurnakan peluang-peluang sepakan penalti untuk menjadi juara pada musim ini. Jadi Apa sekalipun tahniah pada pasukan Selangor dan seterusnya juga pada pasukan Kelantan yang telah mencuba sehabis-habisnya. Jadi begitulah Selangor membuktikan mereka ampuh setelah berjaya tahun 1991 menewaskan Perak 1-0. Kemudian mengulangi pada tahun 1987 menewaskan Pulau Pinang juga 1-0, dan kemudian di Shah Alam menewaskan Sarawak 1-0. Diikuti Piala FA yang baru di Shah Alam 205 menewaskan Perak 4-3. Tetapi kemudian tahun lalu tewas kepada anak buah Azraiko. Tetapi kali ini muncul semula untuk menjadi juara kali yang ke-5 dari 7 pertandingan final. Ngamuk dah ni. Jadi kedudukan selengkapnya setelah 120 menit 1-1, tetapi penalti memisahkan. Selangor menjulang semula Piala FA secara keseluruhan. Bagaimana pandangan Azrai sebelum kita bersama dengan Hawari dan juga Keseluruhannya kita nampak pada separuh masa pertama dan separuh masa kedua dua-dua tim cuba bermain yang berhati-hati, dan setelah jaringan dibuat masih lagi ada peluang-peluang tapi tak dapat disempurnakan, dan akhirnya perlawanan terpaksa ditentukan dengan sepakan penalti. Dan nampaknya pasukan Selangor dapat menyempurnakan peluang-peluang yang hidangkan dengan jaringkan ke semua gol yang perolehi lah. Jadi apakah deparan perlawanan akhir sememangnya Selangor memilikinya dan saat-saat yang penting bagi tendangan? Ya, kita nampak di situlah yang menentukan adalah karakter, terutama yang macam saya katakan tadi, di segi mental, terutama yang sepakan penalti dan sebagainya. Kita nampak dua peluang yang disia-siakan oleh pemain Kelantan, sepakan terus naik ke atas. Itu dalam keadaan sedemikian, keadaan tertekan, sememangnya kekuatan mental memainkan peranan untuk menentukan kejayaan sesuatu pasukan. Amri Yahya sekali lagi menjadi penyelamat untuk Selangor. Mungkinkah dia dipilih sebagai pemain terbaik? Saya rasa mungkin, kerana dialah menghidupkan nyawa Selangor yang telah dipisahkan seketika oleh Farhan dengan jaringan waktu kecederaan. Apapun, Amri menyamakan kedudukan dan akhirnya Selangor membuktikan mereka muncul juara untuk kali yang kelima dari 7 penyertaan ke perlawanan akhir. Kita saksikan upacara penyambutan hadiah sebentar lagi. Ayo kita kembali dulu bersama dengan Hawari